Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini kita nak belajar macam mana cara untuk kita kait nama jawi pada padan kopiah. Biasa kita buat nama rumi kan. Okey, kali ini kita belajar pula cara macam mana untuk kita kait dan cara pengambilan dia. Dia tak sama macam kita kait nama dalam bahasa Melayu nah. Dia berbeza. Sebabnya kalau dalam bahasa Melayu, nama Melayu, kita bermula daripada sini untuk kita kait. Okey. Tapi dalam abjad Jawi, kita kena bermula pada huruf yang paling hujung sekali. Hujung sekali adalah huruf fa. Bermula daripada situ. Dan bermula daripada bahagian atas. Okey. Cara kita nak ambil dia, senang je, kita terbalikkan nama kita ni jadi macam ni. Makna dia duduk berhadapan kita dari segi atas. Okey, bermula di sini dan pada kotak yang paling atas sekali. Inilah kotak paling bahagian atas sekali. Okey. Bermula di sini dan kotak yang paling atas sekali. Okey, inilah dia. Okey. Jadi kita nak ambil dia. Dan kita centerkanlah. Nama kita letak di tengah-tengah. Contoh macam kopiah ni. Ni adalah seeloknya kalau yang ini kita letak di belakang kan. Okey, nama seeloknya kita letak di tengah bahagian sinilah. Ni bahagian untuk kita letak nama. Pandai-pandailah kita adjust bagi duduk di tengah-tengah. Okey. Jadi jom kita mulakan. Macam biasa, kita kait dulu sampai berada di bahagian tengah ni. Kait dulu macam biasa. Double crochet. Okey, saya tetap guna stitch double crochet. Okey, saya tak guna stitch lain, masih guna stitch double crochet ataupun DC. Dan cara kita nak kait tu, jangan tarik panjang-panjang macam ni kan. Macam setengah orang dia tarik panjang-panjang untuk dapatkan ni kan. Contoh saya tunjuk ya. Okey, dia tarik panjang macam ni kan. Okey, dia tarik panjang macam ni kan. Saya tak mau panjang macam ni. Untuk nama jawi, kita kena tarik keadaan benang kita tu pun pendek-pendek je. Okey. Macam chain yang bermula ni pun cukup sekadar 2 chain sahaja. Bukan 3 chain, 2 chain sahaja. Kemudian kita teruskan dengan DC, tarik pendek-pendek sampai bahagian di tengah, antara tengah macam ni lah. Kita jalan di tengah. Okey, berhenti dulu sampai di sini. Sebab nanti kita nak ambil nama dah kan. Okey, jom kita mula. Kita kait pendek-pendek macam tu je. Pendek-pendek macam tu saja. Okey, saya dah sampai tempat untuk kita tukar benang untuk nama. Okey, sekarang kita akan kira kotak. Kan tadi saya dah kata kita kena bermula dengan kotak paling atas sekali, nama yang terakhir. Okey, sekarang ni ini kita tinggal dulu. Bermula di sini, tapi yang ni kita tinggal sebabnya duduk di bawah. Kita kena ambil atas. Okey, sekarang kita bermula daripada sini. Di kotak yang ni. Ini kita letak untuk nama. Dah awal tadi dah. Okey. Ni bermula di sini. Okey, bermula di sini. Masukkan benang putih. Teknik tukar benang macam biasa. Kalau tak tahu, search je dekat YouTube. Ada macam-macam cara orang ajar. Okey, masukkan benang putih. Satu kotak mewakili benang putih.
kira lah kotak ni, kotak kosong ni. Ini 1, 2, 3. 3 ni adalah benang berwarna hijau. Tiga kotak benang berwarna hijau, kemudian 1 kotak benang berwarna putih. Okey, 1 kotak benang berwarna putih. Kemudian kiralah pula berapa kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kotak benang berwarna hijau. Okey, siap 14 tiang untuk kotak hijau, kotak berwarna hijau. Lepas tu 1 kotak benang berwarna putih. Okey, 1 kotak benang berwarna putih. 1 kotak benang hijau, 1 kotak benang putih. Okey, 1 kotak benang hijau. Okey, buat ni memang rumit. Untuk yang nama Jawi ni memang rumit. So, kalau kita ambil bolehlah kita cas harga lebih sikit pada nama untuk nama abjad Rumi. Okey, 1 kotak hijau, kemudian 1 kotak putih. Okey, dan akhirnya seterusnya hijau sampai tamat keliling barisan pertama untuk abjad nama. Okey, sebelum saya terlupa, kita dah sampai pada yang nama paling last sekali tu kan, hak yang warna putih ni. Okey, sebabnya sekarang ni keliling kita kena teruskan dengan kali hijau. Okey, sampai je ada beberapa tiang tu, masa kita nak sorok benang tu, cukuplah setakat macam ni kan. Setakat sini saja, jangan bawa sampai habis. Potong je benang kita siap-siap. Okey, supaya nampak kemas. Tak payah bawa sampai ke hujung keliling tu. Okey. Okey, sekarang teruskan je lah. Buat warna hijau. Okey, dah sampai pada hujung sekali. Slip stitch macam biasa. Okey, 2 chain. Okey, ini adalah barisan pertama bagi untuk kita buat nama bab. Okey, kena ingat bila siap satu baris kita kena ukur. Okey, ukur keliling. Yang ni untuk saiz 20. Ukur
keliling. Okey. Nampak tak? Dia terlebih pada saiz kita kan. Saya nak saiz 20. Tapi daripada sini. Okey, jangan risau. Untuk seterusnya tu, kita boleh buat apa ni? Double crochet two together tu. Masuk 2 tiang sekali kait, 2 tiang sekali kait dalam beberapa tempat. Tak payah buka dah. Buat penat kita je kalau kita buka kan. Okey, jadi kita teruskan je. Jangan susah, jangan rasa macam alamak silap pula, tak payah. Okey, kita boleh buat double crochet two together tu di beberapa tempat. Jangan tempat untuk tempat nama ni pula. Nanti jadi sengit pula nama kita. Di bahagian sini ke, bahagian sini ke, sini ke. Okey. Okey, ni macam ni saya dah guna teknik double crochet two together. Okey, kita dah nampak dia punya tapak dia tu dah tak mengembang. Pandai-pandailah kita bagi nampak kemas. Tak nampak benda tu macam tertarik benang yang sebelah tu. Macam tu kita pandai-pandai adjust lah. Okey, kita nak sampai pada nama. Part nama jangan guna double crochet two together. Dia kena macam biasa, tu tak boleh kongsi dengan yang sebelah. Okey, kita dah hampir sampai pada nama. Bahagian yang ni macam tadi juga kita kira berapa tiang untuk benang putih. Ini ada dua putih, dua hijau, dua putih. Lepas tu kira berapa untuk hijau, dua putih, hijau, dua putih, seterusnya hijau. Nanti kita akan buat sampai habis, sampai macam tu. Okey. Okay, sekarang ni barisan kedua untuk nama saya dah siap. Okey, ini adalah barisan kedua untuk nama. Setiap abjad huruf hijaiyah bagi setiap nama tu. Okey, saya sampai penghujung. Sekarang kita ukur setiap satu baris, kita ukur supaya tak lari kita punya saiz ukuran kopiah kita. Okey, ukur. Okey, tada. Kan? Dah nampak saiz ni hampir sampai. Okey, untuk row yang ketiga, barisan yang ketiga untuk nama seterusnya, jangan guna teknik double crochet together tu pula ya. Kita kait macam biasa, tak ada kongsi tiang apa semua. Kait macam biasa sampai ke hujung ni. Dan jangan lupa kira setiap kotak ni, kira semua sekali, kira sampai dapat berapa kotak yang diperlukan untuk putih dan hijau untuk nama huruf hijaiyah kita. Baris kedua, ketiga, keempat ni nampaknya sama je dia punya setiap garisan, setiap baris huruf hijaiyah mewakili warna putih dan hijau tu kan. Sama je. Okey, tak ada beza pun daripada baris yang kedua, ketiga dan keempat, sama saja. Okey. Jadi buat macam biasa, macam yang sebelum tadi tu kan. Buat keliling berapa benang putih, berapa benang hijau apa semua. Tarik pendek-pendek. Kalau katalah ukuran terlebih
baris yang seterusnya tu kita buat DC two together. Macam tu je. Okey. Nanti kita akan tunjuk yang ni pula. Macam mana kita nak ambil yang ni, kira yang ni. Okey. Sekarang saya dah sampai barisan yang menunjukkan 3 barisan yang ni kan. Yang sama saja cara untuk kita buat tu kan. Nampak tak? Okey, sekarang kita sampai. Okey, sekarang ni kita nak masuk part bahagian untuk kita ambil titik fa ni, contoh ya. Untuk kita ambil titik fa ni, macam mana cara kita nak kira? Okey, macam mana cara kita nak kira untuk titik fa ni kan? Sedangkan kita dah bermula dah yang ni. Tiba-tiba macam mana kita nak kira yang ni? Okey, senang saja. Bermula daripada tiang yang ni lah kita kira kotak. Untuk benang hijau tu 1, 2. Okey, kemudian 2 lagi untuk titik fa ni benang warna putih. Kira je lah 1, 2, 3, 4. Kita dah buat hijau ke semua sampai sini. Bajet-bajet ada ruang 4. Tiang sampai sini. Bolehlah kita start bermula dengan yang titik fa ni. Benang warna putih ni. Okey. Contohnya, kejap lagi saya kait. Contohnya, kejap ya. Saya tunjuk. Okey. Macam ini sekarang ni, kita dah sampai kat sini. Okey, nampak tak? Daripada tiang yang ni, tadi kita kira ada lebih kurang dalam 4 kan, kotak untuk kita sampai kepada yang putih tadi tu kan. Okay, kira je lah sebelah sini warna putih yang tiang atas, bahagian atas tu ni. Tiang ni bahagian atas tu kan. Kat sini. Okey, sekarang kita kira berapa? 1, 2, 3, 4. 4 untuk sampai titik yang putih ni. Titik fa. Okey. Kita kira. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Ada 4. Titik yang keempat adalah benang berwarna putih. Okey, yang keempat benang warna putih. 1, saya ulang 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang, 4 tiang. Tiang yang keempat ni kita kena letak benang berwarna putih. Okey. Baiklah. Putih. Okey. Benang putih kena buat 2 tiang ataupun 2 DC dalam 1 stitch. Okey, 1, 2. Okey. Kemudian 2 DC benang hijau. Okey. 1, 2. Kemudian 2 DC benang berwarna putih. 1, 2. Kemudian 2 DC benang berwarna hijau. 1, 2 DC benang putih. Okey. Dah sampai di sini.
maknanya sudah berada di sini. Lepas tu kiralah pula, maknanya dia sama juga, cuma berbeza di sini saja kan. Yalah sama aja macam yang atas ni. Teruskanlah buat macam biasa sampai hujung keliling. Jangan lupa ukur keliling. Okey, saya dah sampai kat ujung. Okey, kita kira. Ukur ya, keliling ya. Dapat berapa? Okey, lebih sikit je. Tak kisahlah, bolehlah dekat lebih sikit kan. Sekali kita ejah je lah macam biasa, macam saya ajar. Kalau lebih banyak, buat DC tu together untuk seterusnya. Okey, kita dah sampai barisan seterusnya. Cara dia pun sama juga macam tadi. Okey, kira bermula daripada tiang yang ni ada berapa, sama macam tadi. Tak payah kira pun tak apa dah, sebabnya sama je. Dan seterusnya buat macam yang saya ajar. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai bahagian ni. Okey, bahagian untuk kita ambil ekor huruf Fa ni. Okey, sekarang kita sampai. Kita kira bermula daripada sini. Okey, berapa apa ni tiang yang perlu kita kira untuk kita letak benang putih untuk ekor huruf Fa. Kira satu bermula dari sini lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 tiang untuk titik untuk apa ni benang putih ekor Fa. Kita kira lah daripada sini tadi kan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di sini untuk kita letak benang berwarna putih. Di sini kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini adalah benang berwarna putih. Jadi lagi berapa kita kena buat? Okey, masuk terus. Okey, 1 benang putih. 1 DC benang berwarna putih. Kemudian tukar benang untuk hijau. Sekarang kita kira pula kotak ni berapa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 benang berwarna hijau. 9 DC. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, 9 DC benang hijau. Sekarang masuk dah benang putih untuk huruf kepala huruf Fa, sama aja. 2 benang berwarna putih, 2 DC. Satu, 2 dan seterusnya.
Okey, sekarang saya dah sampai bahagian ini. Hampir siap. Okey. Nampak macam dia dah labuh kan? Tapi dia dah labuh, tapi ada satu lagi barisan ataupun ada satu lagi yang patut kita selesaikan kan, barisan paling bawah sekali ni. Ni yang patut kita selesaikan, barisan paling bawah ni. Tapi kopiah kita dah nampak labuh. Sebelum tu kita ukur dulu kopiah kita. Biasanya kalau diameter kepala kita 6 inci ataupun 6 inci lah, kira 6 inci suku ke 6 inci setengah ke. Okey, labuh kopiah kita seeloknya kita buat 6 inci ataupun 6 inci suku. Jangan buat 6 inci setengah pula, nanti kopiah kita nampak labuh dan tak cantik. Okey, kita ukur berapa dapat kopiah. Okey, contoh macam ni kita ukur daripada atas ni, bawa sampai ke bawah ni. Okey, ini adalah labuh kopiah kita. Nampak sikit lagi untuk kita sampai pada 6 inci kan. Sikit lagi. Dia seeloknya 6 inci. 5,5 ni kira dah cantik dah sebenarnya. Okey, tapi pasalnya kita buat tulisan Jawi, eloknya ikut ngam-ngam diameter kepala kita pun dah cantik. Okey, ni cara kita ukur labuh kopiah kan. Sikit lagi sampai 6 inci. Okey, tapi saya kalau boleh tak nak lah buat sampai 6 inci, takat 5 inci setengah ataupun 2 hun lagi ke untuk sampai ke 6 inci ni. Macam ni kan. Jadi untuk tidak nampakkan kopiah kita nampak labuh, untuk kita selesaikan masalahnya, part yang akhir sekali, barisan yang akhir sekali yang ini, kita boleh buat guna teknik single crochet ataupun SC. Okey, kita guna teknik single crochet. Okey, ni yang bawah sekali. Okey, macam biasa, teruskan aja single crochet kita. Okey, macam inilah kejadiannya. Okey, ni barisan paling last sekali untuk kita buat, sebab kita dah kemaskan dengan single crochet ataupun SC. Okey, lepas ni siap kita punya kopiah kita. Inilah kesudahannya. Okey, siap. Seterusnya kita ukur ukuran saiz kopiah kita. Okey, sikit lagi sampai 20. Okey, tak sampai kan, kita punya target 20 kan. Tak apa, kita boleh tarik-tarik dia. Tarik lagi. Okey, ukur lagi. Okey, tada, sampai 20 inci. Jadi dah siap kopiah kita. Last sekali, potong panjang dan kemaskan benang-benang ni guna jarum macam biasa. Okey, sekarang kita tengok dalam. Dalam pembikinan setiap kopiah kita mesti kena kemas ya. Okey, dalam dan luar. Ini bahagian dalam. Okey, benang-benang yang mana ada tu terselit-selitkanlah bagi nampak kemas. Tak mau ada benang-benang yang macam ni ya. Benang-benang yang macam ni kemaskanlah. Tak mau nampak ada macam ni. Okey, barulah puas hati pelanggan kita kan. Okey, nampak tak? Okey, dan ini dah luar kopiah kita.
Sudah pun siap. Okey. Nampak tak? Altof. Cantik. Okey. Kemudian ukurlah. Balik semula. Buat kopiah ni kita kena rajin ukur, rajin kira, semua kena rajin. Okey, kita ukurlah. Berapa dapat? Okey, sikit lagi nak sampai 6 cm. 6 cm pula, 6 inci. Okey, berjaya kita punya projek untuk buat kait nama bagi tulisan Arab ataupun Jawi. Okey, untuk nama Jawi ni harus diingat ya. Ada setengah nama tu susah untuk kita kait sebabnya badan kopiah kan hanya sekurang-kurangnya 6 inci paling labuh. Jadi ada setengah huruf tu macam ada nama yang huruf alif, huruf lam, ada huruf ro, huruf zai, huruf-huruf yang ada ekor di bawah tu kan. Memang susah sikit untuk kita buat. Memang kita kena kira betul-betul. Sekurang-kurangnya macam huruf alif dengan huruf lam ni pendekkanlah sikit sebabnya kita nak labuhkan bahagian bawah bagi huruf ro, huruf zai, huruf ya, huruf apa lagi? Yang kedudukan posisi huruf tu duduk di bawah. Dan ada huruf alif ataupun lam yang berada di atas. Memang susah. Ada setengah nama tak boleh pun kita buat. Tu kita kena buat dalam kertas ni dulu. Kita tak boleh buat pandai-pandai. Apa-apa hal kita kena buat dalam kertas macam ni untuk kita lakar dulu nama tu. Lepas tu kotak sekurang-kurangnya kita buat 13 kotak. Untuk setiap nama. Tak boleh lebih. Kalau nampak macam kurang lagi bagus kan. Kalau kita dapat buat. Okey. Lepas tu lagi satu macam nama yang ada berkaitan dengan lafaz al-jalalah, nama Allah lafaz al-jalalah Allah. Seelok-eloknya kita tak payahlah proses buat. Okey, sebabnya kita pun kena jaga kesucian kalimah Allah tu. Okey tak? Faham tak? Jadi kita yang pandai-pandailah buat. Contoh macam Nasrullah. Jadi nama Allah tu tak payah buat. Kita boleh buat nama Nasrun pun tak apa dah. Makna pun tak lari. Kan? Contoh macam Habibullah. Kan ada lafaz al-jalalah di situ. Jadinya pada pendapat saya ambil pada nama yang sebelum tu saja, macam Habibullah, ambil nama Habib. Allah tu jangan tulis. Sebabnya memang setengah orang kata tak apa kan, tapi sebagai rasa tanggungjawab kita ni, peliharalah kalimah lafaz al-jalalah tu, supaya biasalah kopiah ni kadang-kadang dipijak-pijak, kadang-kadang duduk di bawah. Budak-budak bukan nak pandai jaga sangat pun kan. Jadi kita lah kena bijak, bijak fikir benda tu. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi